Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'ahu dah thumma amma ba'du. Insyaallah liqa'ana al-yawm sanadrus an usul al-fiqh wa qabla hadha nuraji' muraja'atan sari'atan an ilm al-mantiq. عندكم رأيتم الشاشة الذي عرضت إليكم. Faham tak? Naam dia semua. Ustaz tanya nampak tak skrin yang Ustaz bentang? Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Tak nampak tak? Nampak lagi? Nampak dah Ustaz. Nampak dah? Nampak dah. Okey Ustaz, ada orang mesej Ustaz ni. Tolong Ustaz. Sajidah tak boleh masuk dia kata. Kamu masuk macam biasa kan? Guna link tu boleh kan? Boleh tak boleh? Tolong dia Ustaz. Sajidah kelas apa? AJ kan? Tolong Ustaz. Saya pun dia tak boleh masuk. Dia guna MOE ke apa tahu. Ustaz kata MOE kan? Senang masuk. Okey. Syifa Batrisha ada tak? Ada Ustaz. Ada. Syifa kalau tak ada Ustaz heran lah. Ustaz selalu memerhatikan Syifa. Dia selalu masuk awal. Syifa, Putra, Helmi, ni antara orang yang awal lah. Atif. Okey. Apa Ustaz nampak dia nak lupa. Okey, ilmu mantik. Kita dah ulang kaji dah. Kita dah tahu dah tentang pengenalan, kemudian tasawur tasdik, pembahagian. Hadhi muraja'atun sari'ah faqat. Ustaz tak mau ulang, cuma hanya ulang kaji secara laju. Kemudian nash'ah, perkembangan ilmu mantik kita dah baca dah pada zaman Yunani apa yang berlaku. Lepas tu zaman Islam, ulama Islam yang terkenal nama apa, kemudian pada zaman siapa bermula, kemudian mantik yang moden. Nama-nama mantik yang moden apa dia? Tokoh-tokoh dia. Kemudian kita dah baca dah Nubzah Qasirah, iaitu biodata ringkas tentang Aristo. Dia digelar sebagai Al-Mu'allimul Awal, kemudian Al-Farabi, Al-Mu'allimul Thani, Ibn Sina dan seterusnya Imam Ghazali. Sampailah kita belajar kepada hukum mempelajari ilmu mantik dan selesai. Kepentingan pun kita dah baca, selesai tajuk satu, alhamdulillah. Wa arju minkum an tafhamu dhalika ad-dars alladhi darasna fi al-usbu'i al-madi. اليوم سنبحث أو سنقرأ عن علم أصول الفقه. أصول الفقه secara ringkas, siapa boleh terang apa itu usul fiqh? Dia dah baca tak lagi sebelum ni? Apa itu usul fiqh? Yang dia tahu lah dalam kepala dia, usul fiqh ni apa dia? Siapa dah tahu? Ataupun biasa dengar ke? Ada kawan-kawan biasa cerita ke? Abang-abang, kakak-kakak? Ataupun hanya sekadar mendengar nama usul fiqh saja tapi tak tahu apa dia yang ada dalam dia? Respon sikit. Yang tahu dia nak tentukan hukum Ustaz. Yang tahu dia nak tentukan hukum. Okey, ahsan ta Putra. Lagi? Sebelum kita masuk? Yang tu je? Yang lain? Tak pernah dengar? Pernah dengar. Tak tahu. Pernah dengar? Tapi tak tahu maksud. Helmi sambil-sambil dengar ayat Quran lah. Tak. Mak dengar radio. Mak dengar radio lah. Boleh fokus Boleh fokus Boleh. dua-dua? Boleh? Alia Najhah? Alia Najhah ada? Ya Ustaz. Ada Ustaz, ada. Alhamdulillah join kelas. Lepas itu Ustaz tegur dah.
Kita jumpa di sekolah. Saya join banyak kali dah ustaz-ustaz tak perasan. Betul ya? Tak apalah. Alhamdulillah lah kalau Betul join. ustaz. Apa dia takrif ilmu mantik? Alhamdulillah. Apa dia takrif ilmu mantik? Jawab Ustaz. Terus senyap. Ustaz tanya saya ke? Ya. Dah join banyak kali. Oh. Ustaz tanya. Apa dia tadi tanya? Takrif ilmu mantik boleh? Loh, ustaz tanya apa? Takrif ilmu mantik. Mana saya? Mana saya ingat Mana tapi saya ingat? join lah. Mana saya ingat. Lepas tu, belajar masuk telinga kanan tu buat. Huwa qani. Tengok buku. Tu. Tak. Lah ustaz mana boleh hafal lagi. Lepas tu bila nak hafal? Part time Pak Isa nanti hafal eh? Saya hafal. Okey, hafal noh. Saya hafal tu. Jangan tunggu malam Pak Isa. baik. Dah ustaz, saya Jangan sudah tunggu hafal malam pun. Pak Isa. Dah, Okey, ustaz, okey. betul. Okey, usulul fiqh. Okey, tengok. Ini kita belajar usulul fiqh. Ta'rifu ilmi usulul fiqh. Ta'rif pengertian ilmu usul fiqh. Okey. Usul fiqh dia terbahagi kepada dua perkataan. Yang pertama usul, yang kedua al-fiqh. Iaitu apa dia? Usul jam'u aslin. Ay ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Kalau nak ambil ta'rif, ambil sini. Ayu ma yubna alaihi ghairuhu. Usul jamak kepada asal. Aslun asal. Jamak dia usul. Ma yubna alaihi ghairuhu. Apa yang terbina di atasnya benda lain. Okey, apa yang terbina di atasnya benda lain. Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh tu maksud apa? Faham. So, kita tengok. Bila gabung dua-dua tu, dia akan membentuk satu istilah yang di bawah ni, majmu'atul qawa'idil 'ammah allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah min adillati at-tafsiliyah. Dapat tak baris dah? Lagi sekali Ustaz. Dah, sekali Ustaz. Dia dah baris tu di belakang. Yang lain-lain tu kamu tahu tak? Kan? Tasrif sendirilah. Baris di belakang dia dah lengkap dah. Majmu'atul qawa'idil 'ammati allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyati min adillatiha tafsiliyah. Boleh ya? Boleh. Okey. Ma yubna alaihi ghairu, maksudnya apa yang terbina di atasnya selainnya. Kita patah balik ke atas ni. Ma yubna alaihi ghairu ni. Yang kata asal itu dia. Okey. Ustaz buat contoh. Yang terbina di atasnya benda lain. Kita nak buat rumah, kita perlukan tanah. Mana yang menjadi asas kepada binaan rumah? Tanah ke rumah? Tanah. Tanah. Ya, tanah tu adalah asal baru boleh buat rumah. Kalau tak ada tanah, tak boleh buat rumah. Orang kata, Ustaz, dah orang hidup atas pokok, buat rumah atas pokok. Try lah buat. Pokok ditanam di mana? Atas tanah juga. Okey, asal dia adalah asal dia adalah tanah. Okey. Yang menjadi asal dalam fiqh adalah usulul fiqh. Yang menjadi asal kepada fiqh adalah usulul fiqh. Jadi antara usulul fiqh dengan fiqh, yang mana dulu? Yang mana mai dulu? Usul fiqh. Ya, usul fiqh dulu. Yang kamu belajar fiqh kan, tengok keluar hukum, tengok keluar hukum. Daripada mana hukum tu mai? Inilah daripada usul fiqh. Tak ada usul fiqh tak boleh keluarkan hukum. Kenapa? Kerana usul fiqh adalah, kita tengok istilah dia, majmu'atul qawa'idil 'ammah.
himpunan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk mengeluarkan hukum yang berbentuk syar'iyah yang cabang-cabang daripada dalil-dalil yang terperinci. Boleh dapat? Boleh. Ulang sekali dek. Himpunan kaedah-kaedah umum yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syar'i daripada dalil-dalil terperinci. Okey, kalau nak hafal takrif dia macam mana? Kamu letakkan 3 bahagian. Yang pertama, majmu'atul qawaidil ammah, 1. Kemudian, allati tustakhdamu fi istinbatil ahkami syar'iyyatil far'iyyah, 1. Kemudian, min adillatiha tafsiliyah, 3. Info-info semua 3. Tak cukup 3 tu tak lengkap takrif. Kalau cara baca dia, majmu'atul qawaidil ammah allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Tu cara baca dia. Juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga. Baru senang ingat. Buat pembahagian. Ini kalau ustaz nak test baca pun boleh ni. Nak tengok boleh ke tak. Kita try. Ahmad Didat cuba baca tengok takrif. Ahmad Didat. Ya, Ustaz. Baca takrif tengok. Cara macam dengan ustaz baca tadi. Ya. Majmu'ati al-qawaidi ammah allati tustakhdamu fi istinbatil ahkami asy-syar'iyyah al-far'iyyah min adallatiha tafsiliyah. Macam mana kawan-kawan? Bacaan tu betul ke tak? Betul. Kalau ustaz kata baca ikut cara ustaz. Baris itu satulah. Lagi satu tempat berhenti dia. Tempat berhenti dia. Ustaz sebut macam mana cara baca dia? Majmu'atul qawaidil ammah, 1. Berhenti dulu tang tu. Allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah. Berhenti tang tu. Min adillatiha tafsiliyah. Kalau ustaz suruh buat pembahagian 3 juzuk untuk memudahkan kamu hafal. Kamu jangan baca majmu'atul qawaidil ammatu. Sorry. Majmu'atul qawaidil ammatu allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatihi min fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyati min adillatiha tafsiliyah. Baca betul semua sekali. Tapi nanti kamu terlupa satu perkataan, kamu tak boleh nak sambung lah. Okay, baca ikut juzuk Majmu'atul Qawaidil Ammah allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Boleh faham tak? Cara baca lah. Boleh. Cuba tengok. Apa Dina Mastura? Saya kah? Ya. Antil lati tusamma bidina Mastura. Kamulah yang nama Dina. Cara baca dia macam mana? Tengah-tengah loading ya. Dina? Taklah. Tengah loading. Cuba baca. Okey. Majmu'atu qawaidu ammah allati tustaqdamu fi istinbatil ahkamu asyariyati fariyah min adlatiha al-tafsiliyah. Okey. Cubaan yang bagus.
Kamu dapat tak barisnya Ustaz bagi tak saat ni? Dapat. Dapat. Tapi awak baca tak sama macam Ustaz baca. Salah. Ha? Susah nak baca? Maharatul qira'ah. Tak. Ni Ustaz pembesar ni bagi nampak betul-betul. Oh. Okey. Cara baca dia Majmu' Afifah tak boleh masuk sebab apa ni? Tolong kawan-kawan. Majmu'atul Qawa'idil 'Ammah allati tustakhdamu fi istinbatil ahkam syar'iyyatil far'iyyah min adillati tafsiliyah. Baca bagi bunyi alif lam, lepas tu baris belakang ni dia dah buh dah untuk memudahkan kamu baca dan kamu hafal. Jangan salah hafal, nanti kamu terbawa-bawa sampai ke universiti. Hafal bagi betul dulu awal-awal, betul lisan. Okey, kita dah dapat ta'rif lughatan wa istilahan, kemudian syarah ta'rif. Dia dah kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama macam ni lah. Dia ambil faedah daripada kitab lama, dia hurai balik. Dia hurai bagi lagi terperinci tentang ta'rif tu. Ni. Dia hurai balik semua ni. Nampak macam tak jelas kan? Okey, himpunan kaedah-kaedah umum ni pada. Okey. Dihurai lagi. Okey. Al-qawaid jamak kepada perkataan qaidah. Ini dia nak hurai lah. Qawaid ni mana? Asal dia mufrad dia qaidah. Jamak dia qawaid. Tapi apa dia? Inilah qadaya kulliyatun yang tabiqu hukmuha 'ala al-juz'iyyat allati tandariju tahtaha. Okey? Masalah-masalah yang bersifat umum. Qadaya tu qadiyah, jamak kepada qadiyah. Masalah-masalah kulliyah umum. Dapat dekat tu? Ustaz. Ya. Ya, yang qadaya tu masalah ke? Ya, masalah-masalah. Ustaz. Kalau kamu ngaji di Al-Azhar, dia ada satu subjek yang nama dia qadaya mu'asirah. Masalah-masalah yang temporary. Masalah-masalah yang latest punya. Isu apa yang dibincangkan di situ. Contoh kad bank, contoh genetik. Macam-macam lah. Kad kredit pun semua tu kan. Itu dibincang dalam hukum. Kalau ngaji di Al-Azhar lah. Al-Azhar. Ada tak nak pergi Al-Azhar? Tak tahu mau. lagi. Tak tahu lagi dah. Putra. Pergi dah. Sama. Pergi lah mengaji di luar. Duduk dalam Malaysia tu kan. Tengok budaya yang sama, cemuih tengok. Pergi lah. Bagi fikiran terbuka sikit. Pergi di luar. Ada Ustaz. Ada. Apa yang ada? Ada nak pergi Nak tapi. Ya. Betul nak Syifa. pergi. Syifa, semoga tercapai impian. Ke Ardi Kinanah, Mesir. InsyaAllah Ustaz. Okey. Okey. Masalah-masalah umum yang tabiqu hukmuha 'ala al-juz'iyyat allati tandariju tahtaha. Tergolong hukumnya masalah-masalah umum yang tergolong hukum dia di dalam juz'iyat ni maksud dia khusus. Kulliyah maksud dia umum, juz'iyat khusus. Kamu tak nampak lagi ni. Yang tergolong hukum dia dalam
masalah khusus yang terletak di bawahnya. Okey. Nampak macam tak faham kan? Okey, contoh. Tengok contoh. Contoh kaedah pada al-amru yufidul wujub. Semua fi'il amar dia memberi faedah kepada wajib. Dalam Al-Quran, mana-mana fi'il amar yang kamu nampak, dia adalah menunjukkan kepada perintah wajib. Itu kaedah umum. Selagi mana tak ada qarinah ataupun qarinah ni nak terjemah apa? Ada bukti yang lain yang menurunkan darjat daripada perintah wajib kepada sunat. Boleh faham? Bukan kita pukul. Lagi sekali Ustaz. Lagi sekali. Okey. Kaedah umum mengatakan al-amru yufidul wujub. Kan? Kaedah umum ni. Umumnya kalau kita nampak fi'il amar ni, dia suruh buat, betul tak? Betul. Fi'il amar. Betul. Mana-mana dalam ayat Al-Quran kamu nampak fi'il amar, dia menunjukkan kepada wajib. Dan perintah wajib tu dia boleh jatuh kepada sunat kalau dia ada qarinah yang lain. Dia ada bukti yang lain. Asal dia memang wajib lah. Tapi dia ada bukti yang lain. Dia turun daripada wajib kepada sunat. Korea. Qarinah ni susah nak terjemah. Kita kata bukti lah. Nak terjemah bukti pun tak sesuai. Bukti lain. Contoh tak contoh? Contohlah. Kalau kita tengok ayat Al-Quran di bawah ni lah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salah. Aqimu ni fi'il amar kan. Fi'il amar ni menunjuk kepada wajib. Tak apalah sebab tak ada qarinah lain. Tak ada dalil-dalil yang lain yang kata solat ni adalah sunat. Solat 5 waktu lah maksud dia. Tapi dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat tentang hutang. Kalau kata kamu berhutang, maka tulislah. Faktubuh. Fi'il amar tu, maka tulislah. Tulislah di situ, kita nak kata wajib ke? Tak. Ya, sebab tak wajib. Dia turun kepada sunat sebab apa? Dia ada qarinah lain, dia ada ayat lain yang kata ayat di muka surat sebelah tu. Macam mana ayat dia? Ustaz tengok. Ustaz ingat ayat tu, tapi nak baca. Okey ni. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatan walyattaqillaha rabbah. Okey. Ayat tu dia kata apa? Kalau ada orang tu dia amanah, kan? Dia amanah. Memang jiwa dia memang jenis amanah lah. Maka kamu tak tulis pun tak apa. Tu qarinah. Qarinah tu maksud apa? Bukti lain lah. Boleh faham cakap tu? Boleh. Dia nak cerita tentang ni kaedah umum je ni. Kaedah ni kaedah yang berbentuk umum. Contoh dia al-amru yufidul wujub. Mana-mana fi'il amar yang kita jumpa pada asal dia adalah wajib. Al-qawaid ni contoh daripada, kalau dia suruh bagi contoh al-amru yufidul wujub. Nanti kamu akan jumpa lagi lah contoh-contoh yang lain. Okey. Dia jamak kaedah iaitu apa dia? Masalah umum. Kan? Masalah umum yang duduk di bawah al-amru yufidul wujub. Dia umum, tak kira lah fi'il amar yang mana pun. Tapi
Asal kata amar yufidul wujub. Yang tu dia nak abad. Boleh faham? Susah sikit nak faham kan? Boleh Ah. kot, boleh. Okey. Istinbatul ahkam tu maksud dia apa? Al-istifadatu minal qawaid. Mengambil faedah daripada kaedah-kaedah ini untuk mengeluarkan hukum dan memperoleh ke atasnya. Ni ayat dia ayat bunga-bunga ya ni. Yang penting daripada ni, istintajil ahkam. Kita ambil faedah daripada kaedah-kaedah yang kita belajar dalam usul fiqh untuk dah istintajil ahkam, untuk mengeluarkan hukum. Nanti Ustaz tunjuk contoh. Apa dia kaedah-kaedah dia? Kau nak tunjuk law. No, Ustaz. Okey lah. Dalam kaedah usul fiqh, dia banyak kaedah. Antara dia apa dia? Al-aslu fil asya al-ibahah. Asal-asal satu benda tu dia adalah harus. Ni hukum usul fiqh, ni kaedah usul fiqh ni. Usul fiqh dia ada satu kaedah, dia kata asal-asal sesuatu tu dia adalah harus. Jadi tafsiran daripada usul yang kita belajar tu, contohlah satu benda baru kita jumpa kan, ataupun benda tu tak disebut langsung dalam dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Contoh macam dengan kuda kan, kuda dalam Al-Quran ataupun hadis kita tak temui dalil sama ada boleh makan ataupun tak boleh makan. Bila dalil tak jumpa kan, bila dalil tak jumpa, jadi apa penyelesaiannya? Usul fiqh lah. Usul fiqh kata apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal pada sesuatu itu adalah harus. Jadi hukum makan kuda adalah harus. Sebab tak ada dalil. Dalil larang pun tak ada, dalil kata haram pun tak ada, dalil suruh makan pun tak ada. Boleh faham? Yeah. Boleh. Macam itulah usul fiqh. Dia ada kaedah-kaedah dia letak dah. Ni usul fiqh dalam mazhab Syafi'i. Berbeza pula dalam mazhab lain, dia lawan pula. Al-aslu fil asya' at-tahrim. Kalau mazhab lain lah, asal-asal sesuatu benda tu adalah haram. Yang mana yang tak ada dalil, tak boleh makan. Itu dalam mazhab lain. Tapi kita mazhab Syafi'i, dia terbuka luas sikit lah. Dia mudah sikit. Dalam bab makanan sebagai contoh. Okey, boleh dekat tu? Boleh. Boleh faham kaedah? Boleh faham istinbatul ahkam? Al-adillah at-tafsiliyah ni apa dia? Dalil yang terperinci. Apa dia dalil yang terperinci tu? Dalil yang disebut dalam Al-Quran ataupun Sunnah lah. Ni, dalil-dalil khusus. Dalil-dalil terperinci tu maksudnya dalil-dalil khusus. Al-adillatul juz'iyah allati yata'allaqu kullun minha bimas'alatin khasah. Yang bergantung setiap satu daripadanya dengan masalah yang khusus. Contoh dalam ayat ni dia sebut wa aqimus salata wa atuz zakah, khusus kepada solat saja. Nah, apa-apa dalil disebut dalil khusus ataupun dalil terperinci. Mana-mana ayat yang kita jumpa kata ada dalil solat ke zakat ke apa-apa kan, yang tu disebut dalil umum, dalil terperinci. Boleh dapat? Boleh. Okey, hadha dalilun tafsili yustafadu minhu hukmun syar'iyyun far'iyyun wa huwa wujubus salati wa wujubu ita'i zakah. Ayat ni dia kata apa? Dalil yang terperinci. Dia ambil faedah daripada dia hukum syarak. Far'i ni cabang lah, cabang-cabang. Hukum syarak tu. Okey. Hukum syarak yang bersifat cabang. Wa huwa wujubus salah, iaitu dia dah banyak kan. Antara dia cabang daripada syarak ni apa? Solat, zakat. Tu cabang dah. Dalam ayat ni dia sebut apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Aqimu ni fi'il amar ni. Fi'il amar yufidul wujub, wajib solat. Wa atuz zakah,
atu ni fi'il amar. Fi'il amar ni yufidul wujub, memberi maksud, memberi faedah pada wajib, maka wajib menunaikan zakat. Wa wujubu ita'iz zakat. Dapat tak? Boleh faham tak? Okey. Boleh. Ha, Okey. boleh tak? Ya. Okey, kesimpulan daripada usul fiqh ni satu kaedah umum yang dibina. Yang mana daripada kaedah-kaedah tu untuk mengeluarkan hukum syarak. Okey. Hukum syarak tu diambil daripada mana? Ni. Al-adillatu tafsiliyah. Diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil terperinci ni contoh dia mengkhususkan solat. Daripada solat wa aqimus solah ni kita keluarkan sini ada fi'il amar. Oh, fi'il amar dalam usul fiqh dia kata yufidul wujub. Bila kata yufidul wujub, maka solat hukum dia adalah wajib. Boleh faham? Kan laju sangat? Boleh. Boleh no? Kalau tak faham, kamu tanya sampai faham. Ustaz, Ya. nak tanya. Ni surah Syifa betul tak? Ayah. Ya. Saya tak faham yang ni. Kan apa tak macam Ustaz kata kalau kita nak tentu hukum tu macam apa tadi, kalau tunaikan solat dan tunaikan zakat ni kan wajib sebab dia ada Ya. dalam Al-Quran. Ya. Kalau macam tadi yang Ustaz kata daging kuda tu kan Ustaz kata dia tak ada dalil yang khusus yang kata wajib ataupun haram dimakan. Tapi nak tentukan hukum dia harus tu Ustaz kata guna musik juga kan? Ya. Sebab tu, okey. Ustaz jawab Sebab tu hukum dia mai daripada mana? Usul fiqh. Dia buat satu kaedah, Ustaz kata. Dia buat satu kaedah untuk mengeluarkan hukum. Jadi hukum yang baru pun bila tergolong dalam kaedah tu boleh kita keluarkan hukum. Okey, ni salah satu daripada kaedah. Kaedah dia banyak. Dalam usul fiqh banyak kaedah. Bukan satu ni saja. Kalau dalam satu ni, dalam ayat ni boleh lah. Dia dah banyak kaedah. Berpuluh-puluh, beratus-ratus daripada usul fiqh. Yang mana siapa yang hafal itu adalah selalunya mujtahid kan? Ataupun ulama-ulama yang mendalami ilmu usul fiqh. Nak jadi mufti kena alim usul fiqh. Tak boleh. Kalau nak jadi mufti, dia tak tahu usul fiqh. Dia kena alim usul fiqh. Boleh tak Syifa? Boleh Ustaz, boleh. Syukran Ustaz. Ya, dia ada banyak kaedah lah. Yang kuda tadi macam mana? Kuda tadi dia pakai kaedah yang lain. Yang ni kaedah al-amru yufidul wujub. Kalau yang kuda tadi dia pakai kaedah yang lain. Nah, Okey Ustaz, faham. Terima kasih. okey. Kita masuk kepada tadi ni ta'rif dan syarah ta'rif. Sekarang maudhu' ilmi usul fiqh, iaitu fokus ilmu usul fiqh ni dia nak tengok apa maknanya. Maudhu' ni bukan tajuk. Maudhu' di sini adalah fokus perbahasan ilmu usul fiqh. Dia nak tengok tak mana. Okey. Yang pertama al-adillatu min haitsu dalalatiha 'ala al-hukmi. Dalil-dalil yang mana menunjukkan dalil tersebut ke atas hukum. Dapat? Dalil-dalil yang menunjukkan kepada hukum. Faham tak? Faham tak? Boleh faham boleh faham kira dahsyat dah. Tanpa huraian lagi kamu dah faham. Kira power lah. Okey, fokus usul fiqh ni dia cari dalil-dalil yang ada hukum saja. Nah, adapun dalil-dalil yang lain daripada Al-Quran banyak kan. Daripada situ ada ayat tauhid sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Allah itu satu. Ada hukum tak kat itu? Jawab lah. Tak ada. Tak ada. Jadi ulama usul fiqh dia tengok tak ayat tu? Dia tak tengok lah. Sebab geng-geng usuli ni mereka mencari ayat-ayat yang ada hukum saja. Yang tak ada hukum, yang tu tugas ulama lain. Ulama usul fiqh hanya mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum sahaja. Ayat-ayat yang ada hukum. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, jangan hampiri zina. Taqrabu. Taqrabu apa dia? Fi'il. Fi'il apa tu? Amar. Fi'il apa? Wala taqrabuz zina. Ada lam nahiyah di situ. Diikuti dengan fi'il. Fi'il mudhari'. Lam nahiyah diikuti dengan fi'il mudhari'. La taqrabu. Nah, yang membawa maksud pada larang. Bukan kata berzina, menghampiri zina pun Islam larang dah. Allah Ta'ala larang. Okey, boleh nampak situ? Al-adillatu min haitsu dalalati 'ala al-hukmi. Dalil-dalil yang menunjukkan kepada maaf tak boleh join telah hari ni sebab dia ni Rashdi. Okey. Boleh? Dalam Al-Quran lagi ada apa? Cerita-cerita tentang kisah-kisah Nabi. Ulama usul fiqh dia tengok tak? Tak. 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 Tentang kisah-kisah ke apa-apa saja ke yang bukan berkaitan dengan hukum, ulama usul fiqh tak ambil kira. Yang tu dalil juga daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang tu dalil juga tapi bukan hukum. Usul fiqh ni, usuli ni orang yang berkeahlian lah dalam bidang usul fiqh. Mereka ni cari ayat yang ada hukum saja. Yang alif, yanzurul usuli fi kaifiyatil hadil adillah. Yanzurul usuli. Ulama usul fiqh ni dia memerhati kepada bagaimana ataupun cara-cara dalil dan keadaannya. Dia tengok kepada keadaan, dalil dan juga keadaan. Kaifiyat ni bagaimana? Cara-cara dalil. Dan keadaannya. Min haitsu kauniha adillatun yuhtajju biha wa yaj'aluha ala maratiba mukhtalifatin. Okey, ayat ni nak apa? Okey. Usul fiqh, ulama usuli ni dia tengok kepada dalil satu. Kemudian dia tengok pula ahwaliha, keadaan dalil tu. Min haitsu kauniha adillah yuhtajju biha. Baca ayat lebih tepat di sini, yuhtajju biha lah. Bina majhul. Dia tengok dalil-dalil tu boleh membawa hujah ke tak? Macam mana kita boleh kata dalil tak ada hujah? Contohnya hadis yang dhaif. Kan? Hadis dhaif boleh pakai hujah, boleh jadi hujah. Tak. Sebab lemah. Tak. Ya. Jangan terjemah lemah. Dhaif tu dia bukan dia tak sesuai dengan terjemahan lemah pulaknya. Lemah kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu tapi dia tak sesuai untuk diterjemahkan dengan lemah. Nanti kamu belajar mustalahat dalam usuluddin ada 3 tempat. Ada hadis sahih, hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Sahih pula terpecah pada 2. Lidhatih dengan lighairi. Hasan pun macam tu juga. Ada lidhatih dengan lighairi. Lepas tu hadis dhaif. Hadis dhaif ni boleh tak beramal dengan hadis dhaif? Boleh. Dengan syarat dia cukup 5 syarat. Apa dia syarat dia? Nanti kamu belajar dalam usuluddin. Okey, berbalik pada tadi, ulama usuli
Ulama usuli ni depa tengok kepada dalil, kemudian dia tengok keadaan dalil tu boleh jadi hujah ataupun tidak, kemudian wa ja'alha ala maratib mukhtalifah ni maksudnya dia susun balik kekuatan dalil-dalil duduk di mana, sahih ke, hasan ke, dhaif. Tengok-tengok bertembung, hak ni kata, dalil ni kata boleh, dalil ni kata tak boleh. Susun balik yang mana yang kuat. Bila yang kuat, yang di atas tu yang dipakai. Boleh faham? Ni maksud kepada alif. Boleh faham? Kau tak nampak lagi ni? Boleh. InsyaAllah. Boleh lah? Boleh lah. Ulama usul fiqh, pendek cerita dia macam ni lah. Ulama usul fiqh ni dia tengok kepada ayat yang membawa kepada hukum sahaja. Daripada ayat-ayat hukum tu, dia tengok pula dalil dia boleh jadi hujah ataupun tidak. Kemudian kalau boleh jadi hujah, dia tengok pula, dia susun balik yang mana berada di ranking yang atas. Yang di atas tu diutamakan. Boleh? Okey. Ustaz, Ya. setiap mazhab semua sama ke? Berbeza. Ya. Kaedah usul fiqh mereka pun berbeza dengan kita. Mazhab Syafi'i. Nanti dia ada juga ni. Nasy'ah ilmi usul fiqh. Sejarah ilmu usul fiqh. Mantik pun ada kan? Nanti tengok pula mai mana usul fiqh ni. Usul fiqh ni bila ada? Nanti kita tengok. Cuma setakatlah pengenalan ilmu usul fiqh. Dan kita nak tengok fokus dia kepada apa usul fiqh ni. Okey. Ngaji mazhab Syafi'i pun tak larat dah. Kan? Banyak qaul dan banyak masalah yang kita tak tahu lagi. Tiba-tiba kita nak mengaji mazhab lain, boleh, tak ada masalah. Tapi kuasai dulu satu mazhab yang menjadi pegangan kita, yang menjadi amalan kita. Okey, yabhasu 'anil qawa'idil kulliyah wa taqririyah bi adillati syar'iyyatin kal asli fil amri lil wujub wal asli fil nahyi lit tahrim. Macam tadi jugalah dia kata, dia membahaskan, dia meletakkan kaedah umum untuk apa? Untuk nak endorse pada hukum syarak ni. Endorse apa maksud dia? Ustaz tak tahu nak terjemah apa. Endorse ni dah kuat kuasa. Kuat kuasa. Daripada kaedah-kaedah yang dia buat tu, dia endorse kepada hukum syarak. Seperti apa? Al-aslu fil amri lil wujub. Ni dia bagi contoh lah. Contoh yang tadi. Fi'il amar itu membawa maksud wajib. Wal aslu fil nahyi at-tahrim. Asal kepada larang tu adalah haram. Ni asal lah. Dia buat kaedah. Ni kaedah yang mudah lah. Kaedah paling basic sekali. Al-amru lil wujub ataupun an-nahyu lit tahrim. Al-amru yufidu wujub, an-nahyu yufidu tahrim. Itu kaedah paling asas. Kemudian yabhasu 'anil qawa'id asy-syar'iyyah wa hiya al-qadaya al-muta'alliqah bil usus allati buniya 'alayha asy-syari'u ahkamahu wal aghrada allati rama ilaiha bi-tashri'ah. Mithlu al-aslu fil asya' al-ibahah. Yang ni Ustaz tak perlu terang kat kamu, Ustaz pergi serabut kepala kamu. Dia sebut sini, dia bagi contoh al-aslu fil asya' al-ibahah, macam yang Ustaz bagi contoh tadilah. Asal-asal pada satu tu adalah harus. Yang ni kaedah fiqhiyah. Yang atas ni adalah kaedah usul fiqh. Ada beza. Beza tak mana? Tak perlu ceritalah soal kamu serabut. Memadai kamu faham satu yang alif ni, kemudian ba, kemudian dal. Bila dah dapat dah hukum, dah dapat dah ayat tentang hukum, lepas tu dia tengok boleh hujah ke tak, kemudian dia susun balik ayat yang dapat tadi mengikut kedudukan tertentu, kemudian tengok daripada ayat tu dia pakai kaedah apa yang tergolong dalam kaedah apa. Okey, kemudian last sekali dal.
yanzuru fi mura'atil maqasid syar'iyyati lil muhafazati 'ala ad-din wan nafsi wal 'ardi wal 'aqli wal mali fi istinbatil ahkam. Ulama usul fiqh kalau dia nak meletakkan hukum, dia meraihkan ni maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid asy-syar'iyyah ni apa dia? Tujuan agama ni. Agama ni dia datang untuk apa? Untuk memelihara 5 perkara penting ni. Ad-din, an-nafs, al-ardi, al-aqli, al-mal. Nak jaga agama, nak jaga jiwa, nak jaga maruah, nak jaga akal dan juga nak jaga harta. Ni faham? Maqasid asy-syar'iyyah 5. Okey, saat ni Ustaz cerita. Pasal apa? 5 ni penting. Dia tengok melalui 5 ni. Okey, kalau dalam agama Islam dia larang apa? Larang daripada murtad. Ha? Kalau an-nafs, jiwa, Islam larang daripada melakukan bunuh. Al-ard, apa dia? Maruah, Islam larang daripada mengumpat, memfitnah dan sebagainya lah. Al-aql, Islam larang daripada minum arak sebab nak jaga akal. Al-mal, Islam larang daripada mencuri. Islam larang daripada merompak. Beza tak merompak dengan mencuri? Beza. Beza. Beza apa? Beza dia tak mana? Mencuri senyap-senyap. Cui. Ya, mencuri senyap-senyap. Kalau merompak secara terang-terangan, boleh jadi dia mencederakan tuan barang tersebut. Kalau mencuri ni dia ambil barang, tuan dia tak tahu. Tapi kalau merompak kadang-kadang, contoh sebagai ragut lah. Dia bawa barang, seorang perempuan yang tengah pakai gelang kan, gelang tangan. Dia nak ambil gelang tu, dia buat apa? Dia cantah tangan. Dia peganglah tangan. Terlucut sekali yang tangan, dia ambil gelang. Tangan tu lempak bawah. Dia tak simpan. Kau nak simpan suruh gaul belakang ke apa semua kan. Contohlah. Tu merompak lah. Sebab tu hukuman dia berbeza. Hukuman merompak dengan hukuman mencuri berbeza dalam hudud. Kalau mencuri potong tangan saja kan. Potong tangan pun tengok di kawasan mana. Ustaz bisa cerita dah kan. 3 Semayah, ingat tak? Tak. Kamu 3 Semayah? Ya. Tak pernah nak jawab. Najwa ni ada gelak keras kan? Najwa apa tu? Najwa Fadil lah. Najwa. Ingat tak? 3K. Kalau tangan, dipotong di pergelangan tangan. Nah, kat sini ni. Nampak tangan Ustaz? Nampak penembuk ni? Kat sini. Kalau khirabah, iaitu merompak, hukumannya potong silang. Tangan kat sini dan kaki dekat pergelangan kaki. Kalau potong kaki kanan, tangan kiri. Potong tangan kiri, kaki kanan. Ataupun sebaliknya, potong tangan kanan, kaki kiri. Mana-mana satu. Itu dia kata, hukuman hudud bagi merompak ataupun mencuri. Tapi dia ada kadar dia lah. Dia ada kadar dia. Bukan main potong tangan ikut tanya. Curi pemadam, lepas tu kena potong tangan. Islam tak zalim. Nah, dia ada kadar dia. Tahu tak kadar dia berapa? Tak tahu. Tak. Contoh, rubuk dinar emas. Rubuk dinar emas. Rubuk dinar emas. Satu dinar emas bersamaan dengan ya. Satu dinar emas bersamaan dengan 4.25 gram. 4.25 gram.
Ni matematik ni. Ustaz tak ada pen nak tulis nak tulis hitam mana tak tahu. Dia matematik sikit. 4.25 gram. 4.25 gram emas tu kamu kali dengan harga emas masa. Sekarang ni dalam RM270 1 gram. Dapat berapa? Kita katakanlah RM1,000. Lebih kurang lah RM1,000. Lepas tu bila dia curi, okey, 1/4 dinar. 1/4 kali dengan harga RM1,000 tadi. Ada berapa? RM250, tidak? Okay, kalau kata dia mencuri melebihi kadar RM250, barulah dikenakan hudud. Kalau kurang daripada tu, tak kena lah. Macam dengan curi pemadam kan, curi duit kawan RM100, tak kena lagi. Tapi kalau lebih daripada tu, barulah kerak tangan. Siapa yang kerak? Kita sendiri ke? Tak. Kena dakwa dia dulu di mahkamah. Kalau di Malaysia tak jalan lah hukum hudud ni. Ni cerita hukum hudud. Okey. Syarat datang, dia nak menjaga 5 benda penting ni. Iaitu din, nafs, wal air. Air bukan ard. Air untuk. Wal aqli, wal mal. Nak jaga maruah. Semua sekali lah. 5 ni. Dan dia ada ranking dia. Paling tinggi sekali pada paling tinggi sekali an-nafs, jiwa. Lepas tu di bawah dia barulah ad-din di bawah. Dia ada ranking dia. Lepas tu al-aql. Lepas al-aql, al-ird, lepas tu baru al-mal. Mula-mula jiwa dulu. Ranking di atas, lepas tu baru din, agama di bawah. Lepas tu akal. Apa kaitannya? Contoh. Nak bagi kamu nampak ni. Isu semasa tentang penjarakan saf. Kan? Oleh kerana COVID-19, kerajaan kita ataupun fatwa kebangsaan mengatakan solat ni perlu berjarak. Bukan kata Malaysia saja, di dunia. Ulama dunia mengatakan solat perlu jarak. Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Nak jaga jiwa daripada mati. Mana lebih penting? Nak jaga agama dulu ke jiwa dulu? Jiwa. Ya, jiwa dululah. Macam mana nak hidupkan agama kalau jiwa ni tak ada? Betul. Sebab tu jiwa ni dia duduk di atas daripada ad-din. Dia kena ada dulu. Jiwa barulah boleh menghidupkan agama. Nak hidupkan agama barulah kena jaga akal. Akal tak ada, tak boleh nak hidupkan. Sorry. Al-aqlu tadi, selepas an-nafs. Lepas tu baru ad-din. Ad-din yang ketiga. Kena berakal dulu baru boleh hidupkan agama. Dia jaga akal dulu baru agama. Okey. Ramai juga orang tak setuju kan. Dia kata apa ni, COVID ni lama lah. Patutnya penjarakan saf tu tak perlu diamalkan kan. Tapi kalau kita tak amal, tengok apa jadi. Nak kena tutup masjid kan. Implikasi dia besar lah. Nak kena sanitize apa semua. Lepas tu nak kena swab semua. Masalah. Semua tu melibatkan kos. Sebab tu kena jaga jiwa dulu. Kena pula dia tua. Nak dekat apa? Nyawa-nyawa ikan lah. Mai pula COVID, KO terus. Okay, boleh nampak tak ranking dia? Boleh nampak ranking? Boleh. Nah, bila dah susun dah dalil-dalil lepas semua tu, kena tengok ranking dia. Okey, kemudian boleh pergi lagi tak ni? Okey.
Fokus dia yang kedua adalah kaifiyatul istifadati minal adillah, bagaimana mengambil faedah daripada dalil. Faedah yang ketiga adalah fokus yang ketiga adalah halul mustafid, keadaan orang yang mengambil faedah. Keadaan orang yang mengambil faedah ni dua saja, sama ada mujtahid ataupun muqallid. Mujtahid ni siapa dia? Orang yang perah otak dia betul-betul untuk mengeluarkan satu hukum. Nanti di tingkatan 5 kamu belajarlah ranking mujtahid. Dia ada mujtahid mustaqil, yang paling tinggi sekali. Lepas tu dia ada di bawah dia mujtahid apa nama? Mujtahid tarjih, mujtahid mutlak kan. Di bawah dia. Siapa dia golongan mujtahid mustaqil ni? Iaitu macam dengan Imam Syafi'i lah. Dan juga imam-imam yang 4. Kenapa? Mereka ni yang pengasas kepada kaedah usul fiqh. Sebab tu, mereka digelar mujtahid mustaqil. Mujtahid ni pun ada ranking dia. Habis tu kita ni di mana? Kita ni tahap muqallid saja. Iaitu peniru. Muqallid ni peniru lah. Kita tak tahu kaedah apa. Ulama-ulama tu mereka dah sedia dah dengan kaedah, dengan hukum. Jadi kita adalah muqallid, kita ikut je. Tanya kita, mana dalil solat? Mana dalil solat? Wa aqimus solah. Boleh apa? Daripada aqimus solah, macam mana nak keluarkan kata solat ni adalah wajib? Kita tak tahu dah. Sebab tu kita digelar sebagai peniru saja. Zaman dah ada tak mujtahid? Zaman ada tak lagi mujtahid? Ada. Jawab Ustaz. Ha? InsyaAllah ada. Ya, insya-Allah ada. Setiap zaman Allah Ta'ala nak pelihara dia punya agama, ada mujtahid. Ya, macam yang sekarang ni, mujtahid yang sekarang ni lah, yang masih lagi ada, iaitu guru Ustaz tadi. Ustaz bisa mengaji lah dengan Syekh tu, Syekh Dr. Ali Jum'ah. Awal dulu waktu pergi Mesir kan, masuk kelas dia, satu pun tak faham, tapi tak apalah, ambil berkat. Dia baca kitab usul fiqh lah. Kak Imam Ghazali punya. Usul fiqh yang tahap tinggi punya. Yang pergi kuliah-kuliah tu, kalau orang biasa ni ambil berkat je. Doktor-doktor kan, pensyarah-pensyarah lain di Masjid Al-Azhar dulu ni. Kitab usul fiqh. Dr. Ali Jum'ah. Kamu boleh search gambar dia. Lepas tu Syekh Muhyiddin Ali Al-Qaradawi, seorang ulama yang asas apa kitab tu, Fiqhul Mizan. Ada lagi sebenarnya Syekh Abdullah bin Bayar. Semua umur mereka 80 kat atas lah. Syekh Ali Jum'ah pun dekat 70. Syekh Hasan Walad Dadu, yang ni muda sikit, 50. Umur dia dalam 50-an. Dia ulama Mauritania. Syekh Abdullah bin Bayar dengan Syekh Hasan Walad Dadu ni, mereka ulama Mauritania. Yang mana Mauritania ni, madrasah dia, kalau nak jadi alim, kena mengaji di situ selama 18 tahun. Mengaji kitab-kitab. Sebab tu Syekh Hasan Walad Dadu, dia menghafal 60 buah kitab mazhab Maliki. Hafal kitab mah bukan hafal. Bukan hafal nama kitab. Hafal kitab. Alim mazhab Maliki di Afrika sana, Mauritania. Tapi dia tak duduk di Mauritania lah ni. Dia duduk di negara lain. Dia duduk di UAE, di Qatar. Qatar, mereka kaya. Mereka ambil khidmat dia lah. Lagi sebenarnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kenal kan? Yang ni pun dah 90 lebih dah. Umur dia 90 lebih dah. Duduk atas kursi roda lah. Qatar guna khidmat dia. Dia asal Mesir, tapi berkhidmat di negara Qatar. Dia dibuang negara, dibuang daripada Mesir. Dan sebab apa nanti Ustaz cerita lah panjang. Nanti yang main sekolah, panggil Ustaz kalau Ustaz dan cerita. Lagi siapa? Yang itulah yang Ustaz sebut 5 orang kan. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Hasan Walad Dadu, Syekh Abdullah bin Bayar, Syekh Muhyiddin Ali Al-Qaradawi dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ingat tak nama-nama tu?
Dengar gedak ni. Nah, Itu secara ringkas lah. Nanti Ustaz akan huraikan ni. Alfaz, umum khas, mutlaq muqayyad, mantuq mafhum, zahir mujmal, nasikh mansukh, mutawatir 'ala al-ahad, mutlaq 'ala al-muqayyad. Yang ni semua mustalah-mustalah yang panjang perbahasaannya. Dalam soalan dia tak tanya pun apa dia umum khas apa semua ni, tapi kita dah masa banyak kita cerita bila dalam soalan dia tanya uzkur salasata min mawdu'ati 'ilmi usul al-fiqh, sebut 3 fokus ilmu usul fiqh saja. Soalan dia senang je. Dia ulang hak tu. 3 yang mana yang ni? Awalan. Kemudian apa lagi? Sanian. Thalithan. Senang. Lebih kuat kalau dia nak detail sikit dia tanya manil mustafid, siapa dia orang yang ambil faedah ni, siapa dia? Jawapan dia mujtahid dengan muqallid. Dia tak tanya dalam-dalam ni. Tapi kamu sebagai penuntut ilmu, kamu kena tahu lah. Ustaz nak peringatkan, kamu mengaji usul fiqh tingkatan 4, tingkatan 5, tak boleh buat keluar hukum lagi. Ini adalah basic saja, pengenalan saja. Walaupun hasrat KPM, dia memperkenalkan subjek ni di tingkatan 4 untuk apa? Supaya kamu alim. Boleh dah buat keluar hukum. Tatbik, mempraktik hukum, tapi tak apa lagi lah. Jauh lagi perjalanan. Mana mungkin belajar 2 tahun tu pun tak penuh. Ngaji pun online kan. Tak talaki betul-betul. Lepas 2 tahun, lepas tu nak keluar hukum. Jauh lagi lah perjalanan. Nak jadi mujtahid. Koman-koman kena 20 tahun. Tulu zaman. Kata Imam Syafi'i kan. Akhi lan tanadal ilma illa bisittatin tu. Saudaraku, ilmu tak akan tercapai melainkan 6 perkara. Yang last sekali dia sebut apa? Tulu zaman. Panjang tempoh masa untuk ilmu tu. Okey. Ada apa soalan dekat tu? Sebelum kita tutup. Boleh nampak tak sikit? Tak banyak sikit pun jadilah tentang usul fiqh ni. Benda usul fiqh ni adalah satu kaedah yang diasaskan untuk mengeluarkan hukum. Usul fiqh ni kalau dibandingkan dengan fiqh mana dulu? Usul fiqh dulu. Cumanya tak dibukukan. Nanti kita tengok sejarah. Tak dibukukan pada zaman sahabat. Dia main lewat sikit. Siapa dia pengasas dia? Nanti kamu tahulah. Okey, ada apa soalan? Ustaz. Ya, Putra. Memang nanti kalau kita belajar dekat you ambil usul fiqh ni kan, memang kita boleh buat keluar hukum kan? Jauh lagi perjalanan. Dia hanya di U ni. Tak tahulah kalau U Malaysia ni. Bagi Ustaz lah. Dia banyak kepada dia ajak berani nak present apa semua tu. Dari situ ilmu dia tak mendalam sangat. Dia tak ajak kitab-kitab turas. Tak ada turas. Macam kami di Al-Azhar, dia ada 2. Bukan nak pelakih mana-mana you lah. Saya marah Ustaz pula. Ni dia ada pro dengan con lah. Kalau di Al-Azhar, dia ajak kitab-kitab turas. Kitab usul fiqh ni. Kata Ustaz sendiri pun tak mampu nak mengeluarkan hukum. Ustaz hanya memetik daripada kalam-kalam ulama' saja. Sebab Ustaz bukan ulama'. Ustaz hanya memudahkan orang awam saja. Kita rujuk pada kitab yang dikeluarkan ulama', lepas tu kita bagi tahu saja sampai balik. Bagi istilah dia naqal. Pindah ilmu daripada ulama' punya, lepas tu keluar hukum. Nak jadi mujtahid ni ambil masa yang panjang. Kamu tengoklah Qadhi Ibn Ziyad kan, nak cerita tentang tulu zaman. Dia menuntut ilmu, dia mula menuntut ilmu ketika umur 80 tahun. Dah lewat dah. Lepas tu dia mengaji selama 40 tahun. Di umur 120 tahun baru dia dilantik sebagai qadhi.
dan dia menjadi qadi selama 40 tahun berikutnya. Jumlah umur dia 160 tahun. Dia mengaji 40 tahun dulu baru diangkat menjadi qadi. Ni Ustaz nak cerita lah. Tapi sebelum penutup saat ringkas, yang mufti-mufti yang ada kat Malaysia ni pun, kan, hatta mufti-mufti pun kadang-kadang bukan bidang dia. Dia diangkat menjadi mufti kerana apa? Kerana seniority. Kadang mufti dia bukan kos syariah pun, dia kos usuluddin. Macam dengan mufti Kedah kan, Syekh Fadil Awang, dia mengaji usuluddin, syariah tak pernah mengaji. Tak pernah mengaji di universiti lah. Tapi dia angkat menjadi mufti sebab apa? Sebab dia orang yang paling senior. Kemudian mufti-mufti yang keluarkan hukum di Malaysia ni, dia ada halaqah dia, dia ada AJK fatwa dia. AJK fatwa tu yang buat kajian apa semua, dan tugas mufti hanyalah mengumumkan keputusan sahaja. Nak kata mufti macam dengan mufti zaman dulu yang mampu keluarkan hukum, susahlah, payah nak cari. Sebab keahlian dia tu ketat. Nanti kamu tengoklah di 3-5 syarat nak jadi mujtahid tu macam mana. Nah, dan dia berbeza. Fatwa beza, hukum beza. Mufti beza, qadi pun beza, hakim pun beza. Istilah-istilah tu. Nanti jauh lagi lah kita nak sampai. Ni sebagai asas dulu. Nanti mustalahat nanti Ustaz cerita kat kamu. Okay, boleh faham? Boleh Putra? Boleh tak? Kita nak jadi mujtahid kan? Tak salah tanam impian. Tapi kena dalami kitab turas betul-betul lah. Ustaz, yang Dr. Mazhar tu ambil syariah. Tak, dia bukan bidang syariah. Dr. Mazhar dia bidang hadis. Dia bidang hadis. Sebab tu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan sekarang, sebenarnya dia tak ada. Tapi kita, di Malaysia ni kita panggil bila fatwa jamaiyah. Buat fatwa daripada kumpulan-kumpulan tertentu. Macam Malaysia buat ni lah. Dia ada AJK fatwa dia kan. Patutnya mufti ni dia tahu semua. Oleh kerana kita tak ada kepakaran, mufti kita pun tak berkeahlian dalam semua bidang, jadi dia kena ambil khidmat AJK fatwa dia. Boleh faham? Ada soalan lain? Aktif? Dari tadi nak tanya Atif? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada soalan? Ustaz. Soalan ni saya wakilkan kawan saya Ustaz. Ya. Boleh. Kan kalau kita berbeza mazhab, kan kita berbeza mazhab kan. Macam mana nanti kita nak dihitung? Macam mana? Kan kita berbeza mazhab kan. Soalan ni topik keluar sikit Kita berbeza mazhab. Lepas tu macam mana kita nanti nak dihitung? Waktu hisab di akhirat nanti. Ya. Kenapa kita memilih mazhab? Kerana kita tidak berkeahlian. Biar mazhab kita ataupun pengasas kepada mazhab yang akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya kita, pasal apa hang kata hukum dia sekian. Kita boleh kata, aku berpegang, aku adalah muqallid, aku ikut kepada pengasas aku. Sebab dia pengasas tu, nanti dia akan dipersoalkan. Yang akan menjawab sebenarnya, yang akan berhujah di hadapan Allah adalah mujtahid itulah. Sebab kita tak berkeahlian. Lepas dah beda kita. Ya. Timbul persoalan, boleh tak kita nak tukar mazhab? Boleh ke tak? Nantilah kita jawab. Kau nak jawab lah. Nak jawab lah pun boleh. Boleh ke tak? Boleh. Dengan syarat. 3 syarat. Syarat yang pertama kita kena tahulah masalah dalam mazhab tu.
Kita kena mengaji dulu mazhab tu. Yang kedua, tak boleh tatabbu' rukhas. Kita mencari kemudahan, mencari kesenangan. Yang ketiga, tidak bercampur dalam satu masalah. Contoh, kalau kita nak semayang, kan? Kita nak semayang. Dalam bab Fatihah, kita ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu, dalam rokok apa semua, rukun, kita ikut mazhab selain pada mazhab Syafi'i. Boleh ke tak? Tak boleh. Kalau dalam satu masalah tu, kita pakai satu mazhab sahaja, baru boleh. Tak boleh campur-campur. Tidak dipanggil talfid, iaitu campur-campur. Dia gue kata, pakai mazhab ni sikit, mazhab ni sikit dalam satu masalah. Kalau masalah yang berbeza boleh. Contoh, kalau kita ambil wuduk, guna mazhab Maliki sebagai contoh. Dia ada cara dia lah. Ambil wuduk dalam mazhab Maliki. Kaedah mazhab Maliki. Cara batal dia pun ikut mazhab Maliki juga. Jangan ikut mazhab Syafi'i. Lepas tu sekali kita nak solat. Solat kita guna mazhab Syafi'i. Ambil wuduk mazhab Maliki. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab masalah berbeza. Tadi masalah wuduk, ni masalah solat. Sebab tu kena ada ilmu semua tu. Khilaf antara mazhab ni adalah rahmat. Macam kan kalau kamu pergi di Mekah apa semua kan, nak tawaf apa semua, sat-sat batal, mayang sat-sat batal. Kita tak mau bagi batal je lah. Taklid mazhab lain. Kita ambil mayang, ikut mazhab lain. Tapi kena belajar lah cara mereka. Guna cara batal semayang pun, cara mazhab mereka. Boleh faham? Berapa syarat semua? 3. Tiga. Apa dia? 3 syarat tu? Tahu cara dia, mengaji dulu cara dia. Lepas tu tak boleh cari kesenangan. Lepas tu tak campur dalam satu masalah. Ya, tidak berkumpul dalam satu masalah. Cari senang macam mana? Cari hak mudah-mudah. Mengaji mazhab, cari hak mudah. Mazhab Syiah sebagai contoh. Tapi Syiah tak terpakai lah. Dalam akidah tak terpakai, fiqh tak terpakai. Nikah mut'ah sebagai contoh. Tahu nikah mut'ah? Tahu, nikah kontrak. Nikah kontrak. Nikah dengan dia daripada tempoh tertentu ke tempoh tertentu. Nikah seminggu ya sebagai contoh. Oh, syok. Mencari kesenangan. Itu maksud dia. Lepas tu, seminggu lepas tu, cari orang lain pula. Minggu berikutnya cari orang lain pula. Oh, tak boleh. Dalam Islam tak boleh macam tu. Kita bukan Syiah. Okey. Ada soalan lain? Tadi pernah Najwa apa ni? Najwa Fadil lah. Najwa Najih ada tak? Ke pindah sekolah? Lama tak dengar suara dia. Ke bukan kelas ni? Dia Pak Emin tak? Ada Nazar biru ni. Oh, dia biru ni. Patut tak ada. Kelas AK pun tak ada. Ustaz Ajab Usuluddin, kelas 4 AK. Usuluddin kamu sampai mana dah? Dengan Ustaz Asbul kan? Ke Ustazah Nadia? Nazar Nadia. Ustazah Nazar Nadia sampai dekat? Sampai bahagian Al-Quran. kalau Pak AF sampai dekat Al-Quran tu. Sama je dia. Al-Quran. Sama. Alia sama je dia. Halia sama. Ada tu je. Jangan marah Halia, kesian kat dia. Lah mana saya tahu ish. Okey. Kelas Ustaz baru nak masuk alam barzakh. Nak perhabis tarik dulu biar dapat ingat mati sikit kan. Biar insaf sikit. Allah. Allah. Mula-mula Bagi dia pergi masuk kelas. malam-malam mula-mula tajuk apa nama sam'iyat kan. Lepas tu alamul malaikah, al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat, dan al-imanu bil barzakh. Ustaz baru nak masuk situ lah, tak mau masuk lagi Al-Quran apa semua. Nak sentuh sikit bab mati ni, nak kiamat dah kan.
Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Awak kamu rasa lambat lagi? Astagfirullah. Ya Allah. Tak tahu nak Lambat. kata macam mana Ustaz. Tak tahu nak kata lambat lagi boleh enjoy main game PUBG apa semua tu kan. Tak pernah Ustaz. Tak pernah main game. Diam. Tak pernah. Lepas tu TikTok. Lagi dok Ustaz yang tu. Saya ni tiap-tiap hari buka Google Classroom tengok ada tu sekolah ke dok. Tak ada, saya tak main phone. Oh, bagusnya. Cukup ada. Mana nak cari? Cukup. Sikit dah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa soalan? Macam mana jelas ada usul fiqh tadi? Dapat ada gambaran sikit-sikit? Jelas. Banyak-banyak? Jelas? Ha? Nampak Ustaz. Okey. Ustaz, tapi kan kalau kita guna mazhab tu macam time kita memang kena guna sampai kalau kita dah guna, memang kita kena guna ke atau time tertentu je boleh? Kalau ada ilmu bila-bila masa nak keluar masuk pun boleh. Dia bukan perlu daftar di Jabatan Pendaftaran. Aku mazhab Syafi'i pun semua tak. Dia cerita ada ilmu dia. Ada ilmu bila-bila kita nak guna. Tak masalah. Tapi kita lalu belajar, time kita nak cari jalan keluar saja. Macam contoh di Mekah kan. Kita tak pernah, di Malaysia tak pernah orang ajak mazhab Maliki, Hanafi apa semua tak ada. Dia bukan Mesir. Mesir empat mazhab ni berjalan. Sebab tu mufti kalau di Mesir, dia buat keluar hukum, dia cerita empat-empat. Mazhab ni kata A, mazhab ni kata B, mazhab ni kata C dan seterusnya lah. Tapi Malaysia ada. Sebab kita hanya belajar mazhab Syafi'i saja. Kita belajar mazhab lain hanya untuk cari jalan keluar saja. Contoh macam dengan tawaf di Mekah tu lah, ketat. Nak ambil wuduk dia pun jauh dan payah. Agama Islam ni dia bukannya ad-dinu yusrun kan, dia bukannya susah. Ad-dinu yusrun. Agama tu mudah. Kalau ada ilmu nak guna bila-bila masa saja pun boleh, tak ada masalah. Dengan meraihkan 3 benda tadi lah yang Ustaz abad. Dia bukan dalam satu masalah dan sebagainya lah, 3 tu. Kamu nak contohlah nak semayang guna mazhab Maliki, kamu ada ilmu, silakan, tak ada masalah. Ustaz. Ya lagi? Ustaz, apa hukum kalau dia tak ada ilmu tapi dia nak buat juga? Dia berdosa ke macam mana Ustaz? Dosa satu, salah satu. Yang kedua berdosa lah. Amalan tak diterima. Syarat amalan diterima tu dia menepati dengan syariat satu. Yang kedua kena ikhlas. 2 syarat tu je. Tapi kalau tak tepat dengan ilmu, diterima orang amalan, tak diterima. Yang tu je. Boleh syifa babat. Boleh Ustaz, boleh. Macam mana tayin ke nak mengaji mazhab lain? Tengok macam mudah kan. Mazhab kita ketat. Mazhab Syafi'i ni dia ketat sikit. Contohlah dalam bab solat, kita tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut kan. Tapi kalau mazhab Hanafi, syarat tu tak ada. Dia boleh je. Jalan. Contoh nak masuk soft kan, dia jalan terus ya, straight ya. Laju jalan. Kita jalan slow, dia tarik kita maya. Dia tarik, mai cepat sikit. Lambat sangat. Kamu, sebab tu Ustaz kata kamu kena duduk di dunia luar, baru pemikiran kamu terbuka. Belajar usul fiqh, pemikiran akan jadi lebih terbuka. Tengok, oh hak ni ada mazhab dia, ada mazhab dia. Kita tak kata ke orang, tidak kita kira nak kata lah. Apa mayang letak tangan di dada ni kan. Contohlah. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, naktafi bihadzal qadar. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.